Pernahkah Anda mendengar kisah seram di dalam bilik mayat? Atau Anda mengalami sendiri pengalaman yang menakutkan berkaitan bilik mayat? Di sini saya ingin menceritakan satu peristiwa aneh yang berlaku di dalam bilik mayat. Kisah ini pernah berlaku di masa Perang Dunia Kedua dahulu, yaitu pada tahun 1243, sebelum 1244, dan selepas 1242 Masehi, semasa Jepun datang ke Tanah Melayu. Mereka datang untuk menjajah Tanah Melayu. Tentara Jepun sangat kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Ramai orang yang tidak berdosa dibunuh oleh mereka. Sebenarnya cerita ini tidak ada kena-mengena dengan kedatangan Jepun tersebut, jadi lupakan saja tentang Jepun itu. Tanpa melengahkan masa lagi, kisahnya bermula seperti ini. Hari ini adalah hari terakhir percutian aku di dalam kebun getah. Setelah penat aku bekerja, aku membuat keputusan untuk bercuti dan menenangkan pikiran di salah sebuah kebun getah yang terletak di utara tanah air. Aku bekerja sebagai tukang sapu di dalam kilang kereta Proton. Tugas aku sungguh mencabar. Setiap hari aku menyapu sampah walaupun satu sampah pun haram tidak ada, macam pelak. Setelah setahun aku bercuti, aku pun membuat keputusan untuk balik ke rumah malam ini juga, karena banyak lagi tugas aku yang belum selesai. Banyak lagi sampah yang belum kusapu. Selepas bersiap, aku mengemas pakaian dan terus bertolak balik ke rumah dengan berjalan kaki, karena motorku kehabisan minyak. Haram jadah sungguh, perjalanan pulang mengambil masa 4 tahun untuk aku sampai di rumahku. Ini karena aku hanya berjalan kaki. Jika aku menaiki motosikal pastinya sekejap saja. Jam menunjukkan tepat pukul 12 tengah malam, aku merasa amat penat sekali, perjalanan masih jauh. Tiba-tiba aku merasa penat, yalah, aku hanya berjalan kaki. Macam mana aku tak penat, anak haram jadah betul. Macam mana aku nak meneruskan perjalanan yang masih jauh lagi. Aku sudah tak tahu nak buat apa. Setelah 4 hari aku termenung di tepi longkang, aku kemudian telah membuat keputusan untuk menginap di mana-mana hotel berdekatan. Aku kemudian terus mencari hotel di merata tempat, tetapi semuanya penuh. Perkara ini telah membuatkan aku menjadi sangat marah. Abis tauke-tauke hotel aku maki hamun tanpa sebab yang munasabah. Selepas 4 jam aku termenung di tepi parit, akhirnya aku mendapat satu idea. Aku telah membuat keputusan untuk menginap di bilik mayat 1 hari 5 malam dalam sebuah hospital berdekatan karena harganya sungguh berpatutan. 15 menit kemudian aku sampai di bilik mayat tersebut. Aku terus membaringkan diri di atas lantai dalam bilik mayat tersebut karena badan aku merasa sungguh penat. Aku melihat jam tanganku. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba bulu kaki aku meremang. Kenapa nih? Aku mula merasa risau. Aku tiba-tiba merasa sangat seram berada di dalam bilik mayat tersebut. Tiba-tiba peti mayat terbuka dengan sendirinya. Aku tak pedulikannya, karena mulanya aku menyangka mungkin mayat di dalam peti itu hendak bangun gosok gigi. Aku kemudian terdengar suara tangisan yang sungguh sedih sekali, sehingga kan aku terasa seperti mahu menangis sekali bersamanya. Suara tangisan itu lama-kelamaan membuatkan aku merasa boring dan merasa mahu menerajang sahaja makhluk haram jadah itu. Tiba-tiba mayat di dalam peti itu bangun dan memerhatiku. Mayat itu kemudian ketawa mengilai, hihihihihi. Seperti orang bodoh. Mayat tersebut coba menghampiri aku dan coba mencekik aku. Aku kemudian terus menerajang mayat tersebut. Mayat tersebut menjerit kesakitan dan terus menangis. Beliau coba menagih simpati daripada aku. Tetapi aku tidak mempedulikannya. Aku hanya menjeling padanya. Aku kemudian pergi kepada mayat tersebut, dan aku terus menasihati beliau supaya mati, dan tak payah bangun lagi karena beliau telah pun mati. Kenapa nak hidup lagi sedangkan beliau sudah pun mati? Dah mati tuh matilah. Mayat itu terkejut mendengar nasihatku itu. Mayat tersebut terus meminta maaf kepadaku, karena beliau terlupa yang beliau telah pun mati. Mayat tersebut